إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan alhamdulillah sangat-sangat hari ini hari yang keempat kita bersama dengan Ramadan.
Dan hari yang keempat jugalah kita telah berpuasa, dan kita harapkan semoga keberadaan kita di dalam bulan Ramadan, ibadah puasa yang kita jalani, kita laksanakan, begitu juga diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain ini, bukan hanya sekadar melepasi tetapi sampai kepada SOP ataupun piawaian matlamat tujuan yang dikendaki oleh Allah SWT ke atas kita, dan akhirnya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam kalangan mereka yang menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Mak ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, pada buku kita pagi ni kita tak baca ataupun kita tak bercerita, tapi kita akan jumpa dalam Ramadan. Sepanjang Ramadan ni kita akan baca sama-sama kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Tanbih ni dengan makna peringatan. Ghafilin ni kalangan, golongan ataupun kumpulan. Ghafil dengan makna lalai, orang-orang yang lalai. Jadi peringatan, buku ni membawa maksud dengan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Kitab ni ditulis oleh Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan dengan kata pengantar. Muka surat 1. Betul. Kata pengantar muka surat 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan penulisan ringkas. Aku mulakan penulisan ringkas ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah di alam dunia ini, lagi Maha mengasihani hamba-Nya yang beriman di alam akhirat. Jadi Tuan Guru dia mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia datangkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah dalam alam ini dan mengasihani bagi orang yang beriman di akhirat nanti. Beza di antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Itu sebabnya kalau ada setengah Tok Guru dia letak makna Ar-Rahman ni dengan makna apa? Boros. Dengan makna boros. Tapi jangan letak makna boros yang disandarkan kepada manusia. Kalau boros dengan makna disandarkan kepada manusia, maka ketika itu dia akan nampak negatif. Manusia kalau boros, negatif. Tapi boros, sifat boros ataupun Ar-Rahman dengan makna boros, yang seringkali Tuan Guru ataupun Tok Guru kita letak dengan makna boros tu, sandarkan pada Allah, nak gambarkan Allah Ta'ala tu dia bagi tanpa mengira sama ada orang tu beriman ataupun tidak beriman. Itu gambaran macam mana sifat Ar-Rahman Allah. Begitu juga Ar-Rahim. Ar-Rahim Allah SWT pula, dia hanya tertentu pada orang beriman saja. Di mana di akhirat. Itu besok ke akhirat ada syurga, ada neraka. Segala pujian itu sudah pastinya bagi Allah, Tuhan yang telah menunjukkan kepada jalan yang benar. Segala pujian itu sudah pastinya bagi Allah, Tuhan yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Jadi tak ada puji-pujian kecuali pujian tu hanya Allah. Sekalipun pujian tu di antara manusia dengan manusia. Abah puji mak masak buka sedap. Jadi pujian tu walaupun apa abah puji mak, tetap pujian tadi balik pada Allah. Sebab kalau Allah Ta'ala tak bagi sedap tadi, maka takkan sedap. Dan Allah, mak abah sendiri tu pula yang memuji mak. Kalau Allah Ta'ala tak gerak abah nak muji mak, maka abah pun tak terpuji. Jadi segala-gala pujian tu semua balik pada Allah. Sebenarnya kata-kata Alhamdulillah tu sudah cukup mengajar kepada kita bahawa kita ni tak ada apa-apa kecuali segala-galanya itu datang daripada Allah. Yang kedua, selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syekh ataupun Tok Guru dipuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimulakan dengan basmalah, diikuti dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian didatangkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting tak mak? Sangat penting. Dalam satu majlis kalau tidak berselawat ke atas Nabi, majlis tersebut tidak ada nilai. Itu sebabnya kalau dalam majlis kita ni mak tidak ada sebutan selawat ke atas Nabi, maka majlis kita tu bacalah apa sekalipun, kitab sebesar mana sekalipun, maka majlis tadi tidak ada keberkatan. Ada di kalangan kita dia rasa tak puas hati. Ni kenapa baca selawat panjang-panjang? Baca je lah kitab. Ni contoh. Mak,
Lebih baik baca selawat daripada baca kitab. Kerana apa? Kerana selawat itu sangat agung. Itu sebabnya kenapa Syekh letakkan di sini. Ataupun Tugu letakkan di sini, selawat tidak ditinggalkan. Apatah lagi bertepatan dengan firman Allah SWT. Allah Ta'ala sebut, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu penting tu. Amma ba'd. Adapun sesudah. Selepas berlalunya peristiwa hijratun Nabi SAW selama 1184 tahun yang lalu. Ketika risalah ini ditulis, salah seorang sahabat telah meminta daripadaku agar menghimpunkan suatu risalah dalam menyatakan ilmu hadis yang telah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah dan telah menterjemahkannya daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu supaya ia dapat memberi manfaat kepada pembaca yang tidak mengetahui bahasa Arab. Jadi selepas daripada peristiwa hijratun Nabi SAW ni mak, datang sahabat. Sahabat ni sahabat penulis. Bukan sahabat Nabi, sahabat penulis. Sahabat Tok Guru ni, iaitu Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i ni mak, sahabat dia datang, dia minta dihimpunkan satu kitab yang membicarakan tentang hadis. Dan juga diterjemahkan supaya kita orang Melayu ni yang tak pandai membaca bahasa Arab ni dipermudahkan dalam kita menuntut ilmu. Itu sebabnya mak, kalau adalah kata-kata yang menyatakan zaman Nabi SAW dulu, tidak ada perbicaraan tentang ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Memang benda tu tak ada. Bahkan ilmu tajwid tu sendiri pun tak ada mak. Semuanya berlaku setelah daripada kewafatan Nabi SAW. Wujudnya ilmu tajwid, akidah ataupun aturan-aturan ilmu tadi. Begitu juga diikuti dengan ilmu fiqh, diikuti dengan ilmu akidah, ilmu tasawuf, semua sekali tu. Itu ada turutan-turutannya. Untuk apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu dan memudahkan kita orang kemudian ni. Memang zaman Nabi, Nabi tak panggil sahabat, petang ni pukul 2.30 kita belajar ilmu akidah. Tak ada. Nabi cuma membicarakan tentang Al-Quran dan hadis, dan disitulah para sahabat menerima segala ilmu-ilmu tadi. Cuma sampai kepada para sahabat ataupun tabi'in, mereka membukukan, menghimpunkan, kemudian membukukan segala ilmu-ilmu tersebut, kemudian distempel, dicop. Ini ilmu akidah, ini ilmu fiqh, ini ilmu tasawuf. Tujuan apa mak? Inilah tujuan yang sama untuk memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Lalu penulis yang fakir, dhaif, jahil dan kurang ilmu serta amalnya ini bersetuju dan bertawakal kepada Allah SWT, iaitu Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i. Hasil tulisan yang ringkas ini dijadikan sumbangan ikhlas baginya yang mulia, dan aku telah menjudulkannya Tanbihul Ghafilin. Jadi himpunan hadis-hadis Nabi SAW yang ada dalam ni mak, dinamakan kitab ini sebagai Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Yang bererti mengingatkan orang-orang yang lalai. Ini adalah kerana sabda Nabi SAW yang bermaksud menunjukkan kepada kebaikan itu sama seperti pahala orang yang melakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tunjuk kebaikan kepada orang. Mak, surau kat mana mak? Mak pun tunjuk. Surau kat depan tu, saya pun pergi. Saya pergi ke surau tadi, saya sembahyang sunat, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat, menuntut ilmu, kemudian semua. Apa yang saya buat tadi, mak hanya sekarang tu surau. Jadi apa yang saya buat, mak dapat. Apa yang saya buat, mak dah dapat. Ini yang dimaksudkan oleh Tuan Guru tadi. Dan bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi jangan ingat itu sahaja. Bahkan sampaikan perkara maksiat pun. Hajar-hajar yang jumpa tengah jalan, hajar-hajar dekat mana kedai arak. Hajar pun kata, saya ingat saya lah, dekat ujung kampung ada 7E. Kat sana mungkin ada, biasanya ada. Pergilah. Jadi orang tadi pun pergi, start motor jalan gedebek sampai sana. Dia pun beli arak, dia minum mak. Apa yang dosa yang dia dapat hari itu, hajah tadi itulah, bukan hajah sini, hajah situ. Yang tunjukkan tu mak, cash dapat. Dia macam lebih kurang hadis Nabi SAW, Nabi sebut kita bagi parang kepada perompak. Kita hadiahkan parang kepada perompak,
Orang lelaki tadi dia ambil parang tadi, dia terima, lepas tu dia pergi merompak. Dosa dia merompak tadi, dosa tu dapat kat kita. Jadi nak buat benda tak baik tu fikir-fikir, mak. Itu benda besar. Benda yang lebih kecil, mak. Apa yang kita ajar pada anak kita. Kalau kita ajar benda baik, insya-Allah dia akan jadi jariah. Apa yang anak buat, kita akan dapat. Dia pula ajar pada cucu kita. Kemudian cucu kita beramal, kita pun dapat. Semua dapat tu, mak. Allah dah buat MLM ni, mak, dulu lagi. Kita je hari ni baru bawa MLM tu dalam bisnes. Allah dah buat jual beli ni daripada dulu lagi. Tapi tak kurang juga dengan benda yang tak baik. Abah dekat Zimbabwe, dia beli handset, nah anak main game. Anak dia pun main game. Rusak semayang tak, apa semua sekali. Lepas tu anak tadi pula membesar pula, dah terbiasa dengan game. Dia dapat anak pula, dia belikan game untuk anak cucu main game. Sebab bapak suka main game. Cucu buat dosa, bapak dapat, atuk dapat. Cicit pula lahir. Cucu tadi pula beli game. Cucu main game. Cucu dapat, cucu bapak dia dapat. Cicit main, cucu dapat, cucu anak dapat, tok dapat. Ni baik-baik, Pak. Itu dia. Buku berkenaan hadis Nabi SAW dibahagi kepada 12 bab. Jadi dalam ni ada 12 bab, Pak. InsyaAllah kita akan cuba. InsyaAllah kita akan cuba habiskan dalam daurah kita dalam Ramadan ni. Perkara yang pertama, balasan orang yang meninggalkan sembahyang. Ini akan dibincangkan dalam bab yang pertama. Bab yang kedua akan membicarakan tentang balasan orang yang menderhakai ibu bapa. Allahu Akbar. Ini di antara benda yang kita paling takut. Kemudian yang ketiga, orang yang meminum arak, iaitu minum yang memabukkan. Yang keempat, balasan orang yang melakukan zina. Yang kelima, balasan orang yang melakukan liwat. Yang keenam, balasan orang yang makan riba. Yang ketujuh, balasan orang yang menagisi meratapi si mati. Yang ke-8, balasan orang yang mengabaikan zakat. Yang ke-9, balasan orang yang berbunuh-bunuhan sesama Islam tanpa hak. Yang ke-10, hak isteri ke atas suami. Yang ke-11, keadaan huru-hara pada hari kiamat. Yang ke-12, syurga dan segala isinya. Jadi itulah yang akan dibicarakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan sama-sama kita akan baca selama dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Bab yang pertama. Muka surat 3. Ke surat 3, mak. Laju ke? Tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Balasan orang yang meninggalkan solat. Yang dimaksudkan solat dekat sini, solat fardu, mak. Solat fardu 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang dimaksudkan tinggal dekat situ solat fardu. Dalam bab yang pertama ini memperkatakan tentang balasan bagi orang yang meninggalkan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ayat yang di bawah ni dimaksud dan supaya mereka mendirikan solat itu daripada wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, daripada situ. Dan supaya mereka mendirikan solat dan memberikan zakat, dan itulah agama yang lurus, agama yang benar. Maknanya kita tak boleh nak elak, mak. Baik tak baik agama kita tu balik pada 2 perkara tadi. Yang pertama mendirikan sembahyang, dan yang kedua memberi zakat ataupun membayar zakat. Kalau 2 perkara ni kita tinggalkan, mak, maka agama kita tadi hancur. Tak jadilah sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya teras kepada agama tadi adalah sembahyang dan membayar zakat. Sebabnya rukun Islam ada 5. Jibril datang jumpa Nabi SAW, tanya kepada Nabi SAW tentang rukun iman. Rasulullah SAW jawab rukun iman. Kemudian ditanya tentang rukun Islam. Rukun Islam tadi, mak, salah satunya ialah mendirikan sembahyang. Jadi berhati-hati kerana rukun Islam ni kalau satu runtuh, satu tak dilaksanakan, maka runtuh segala-galanya. Dia bukan macam kira matematik. Kalau kira matematik, mak, 5 tolak 1 tinggal 4. 6 tolak 1 tinggal 4.
6 tolak 1 tinggal 5. 6 tolak 1 tinggal 5. Tapi dalam Islam tidak. Dalam bab rukun ni mak, 6 tolak 1 kosong. 1 untuk habis runtuh semua. Tiang ni mak, tu sebab diberikan gambaran perumpamaan seperti tiang. Rukun tu seperti tiang. Tak kiralah rukun apa sekalipun. Rukun sembahyang, rukun puasa, apatah lagi rukun iman, apatah lagi rukun Islam. Jadi bila rukun tadi salah satu patah saja ataupun tak dilaksanakan dengan baik, runtuh, maka akan runtuhlah semua sekali. Dia punya kira-kira macam tu. Jadi kesemua rukun tadi, rukun iman, rukun Islam tu perlu dijaga dan dipelihara dengan baik. Begitu juga diikuti dengan rukun-rukun yang lain. Rukun sembahyang. Ni kita tengah puasa, kita ada rukun puasa. Ada ulama kata rukun puasa 2. Ada ulama kata rukun puasa 3. Balik tengok balik. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat dan kita teliti. Sebabnya Allah Ta'ala kata apa? Agama yang lurus ini dibina dengan 2 perkara tadi. Yang pertama mendirikan sembahyang. Dan yang kedua membayar zakat. Nabi SAW bersabda artinya, solat itu merupakan tiang agama. Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka seolah-olah dia meruntuhkan agama. Jadi agama ni tiangnya adalah solat. Baik tak baik, balik-balik semula kepada solat. Baik tak baik, agama seseorang itu kembali kepada solat. Itu penting mak. Sebab solat inilah pembentuk kepribadian seseorang. Dalam solat ada beberapa perkara yang perlu kita jaga. Rukun dan perkara yang bersangkut paut tentang solat. Tapi dalam masa yang sama perlu kita lihat juga tentang khusyuk. Jadi solat tadi ada perbicaraan dalam kacamata fiqh, ada perbicaraan dalam kacamata tasawuf. Kacamata fiqh dibicara tentang amalan zahir. Rukun-rukun tadi mak. Perbuatan kita tadi, hati kita. Tapi dalam masa yang sama ada membicarakan tentang batin, kerohanian. Salah satunya sifat khusyuk roh kita, tawajuh kita dengan Allah Subhanahu Taala. Apa sifat dan rasa-rasa yang perlu kita datangkan dalam solat tersebut. Maka semua perkara yang kita datang tu itulah pembinaan diri kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Kalau solat tadi tidak baik, tidak dijalani dan dilaksanakan dengan baik, maka sudah pasti kehidupan itulah bentuk apa yang telah dibina di dalam solat. Itu penting. Saya datang satu contoh. Satu hari mak, saya pergi buang air kecil dekat R&R. Jadi tengah beratur dekat tandas tu mak. Bunyi tandas tu gelebang-gelebung. Saya kata apalah orang itu guling-guling kat dalam. Bising sangat dalam tandas. Jadi selepas dia buka je pintu tu mak, dia keluar tu pun macam orang kena kejar hantu. Saya pun masuklah tandas. Lepas saya selesai urusan antara saya tadi, saya pun pergilah ke tempat solat, ke surau. Pergi ke surau ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, saya pun cacak mandang, nampak orang tengah semayang, satu jemaah tengah solat. Saya pun datang. Datang-datang sampai saya terhenti. Saya kata, kenapalah imam ni semayang? Bukan dia laju, tapi macam orang gopoh. Gopoh. Jadi sambil saya perhati tengok kenapalah teruk sangat imam ni kan. Rupanya orang yang saya jumpa kat dalam tandas tadi itulah dia jadi imam. Jadi berhati-hati mak. Apa yang kita bina dalam solat, itu yang kita bina dalam kehidupan. Kalau kita jadi orang yang tenang dalam solat, insya-Allah dalam kehidupan kita akan Kalau kita jadi orang yang terarah dalam solat, itulah dalam kehidupan jadi orang terarah. Kalau dalam solat kita jadi orang yang betul-betul bertuhankan Allah, betul-betul tawajuh pada Allah, insya-Allah jiwa itulah yang kita akan bawa dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam solat kita jadi orang lalai, maka lalai itulah juga kita bawa dalam kehidupan kita. Dalam solat ingat asam pedas. Jadi begitu juga. Jadi apa yang kita bina dalam solat itu sebab solat sangat penting mak. Sangat-sangat penting, sangat-sangat diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu taala dan sangat-sangat diberikan penekanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya lagi yang bermaksud tiada perbezaan di antara muslim dan munafik melainkan dengan perbuatan meninggalkan solat. Jika ia meninggalkannya, iaitu solat dalam keadaan mengingkari hukumnya wajib, mengingkari hukum wajibnya solat, nescaya dia adalah kafir. Ini kan Nabi SAW sebut lagi.
Yang membezakan di antara seseorang tu, sama ada dia tu seorang Muslim dan seorang munafik, adalah solat. Kalau kita perinci lagi pula mak, iaitu solat berjemaah isyak dan subuh. Nabi SAW sangat-sangat memberikan penekanan kepada kita untuk tidak meninggalkan solat berjemaah isyak dan subuh. Kenapa mak? Kerana isyak dan subuh ni lah dua waktu yang ditinggalkan oleh orang-orang munafik. Orang munafik dia tak datang solat berjemaah pada isyak dan subuh. Kerana dua waktu tu, waktu zaman Nabi SAW tu waktu gelap. Jadi kita tak perasan siapa yang datang semayang, siapa yang tak datang semayang. Jadi golongan munafik mengambil kesempatan itu dengan mereka tidak hadir. Jadi dia hadir waktu yang nampak aja. Jadi berhati-hati. Yang membezakan di antara seseorang itu sebagai seorang Muslim ataupun munafik adalah solat. Jadi kita ni nak tahu mak, kita ni orang munafik ke tak mak, kita cermin balik diri kita. Sejauh mana penjagaan kita terhadap solat. Kalau kita ada kekuatan untuk menjaga solat, roh dalam menjaga solat, insya-Allah di situ gambaran kita sebagai seorang Muslim. Tetapi kalau kita tidak ada rasa roh untuk menjaga solat, kan sampai satu ketika waktu kita betul-betul menjiwai solat, dia menanti-nantikan solat. Dia menanti-nanti solat. Kejap-kejap tengok jam. Kenapa? Pukul 12.30 nak masuk zuhur dah. Dia pun siap-siap mandi apa semua. Sebabnya orang yang melaksanakan solat ni mak ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang menanti-nantikan solat. Golongan yang kedua, orang yang dengar azan kemudian dia solat. Golongan yang ketiga, orang yang dengar azan, kemudian dia kata nanti baru solat. 3 golongan mak. Orang yang menanti-nantikan solat sudah pasti iman dia adalah iman yang paling terbaik. Pukul 10 lebih saja dia dah tengok, pukul 11 tu matahari dah mula rasa panas terik je. Dia masak pun dah tak keruan dah. Sebab dia tengok ini nak masuk zuhur. Pukul 12.30 tu dia dah tak terarah dah. Bahkan dia dah siap-siap mandi dah. Kalau kata ngantuk sekalipun dia tak boleh nak tidur. Sebab dia fikir dalam kepala dia tentang solat, nak solat zuhur. Ini memang satu anugerah yang sangat hebat diberikan oleh Allah SWT kepada golongan ini. Golongan yang kedua mak, azan. Dia dengar azan, dia dengar seperti orang yang diseru tentang kebakaran rumah dia. Bila azan saja, dia terus menggelupur. Macam mendengar, weh rumah terbakar, oh rumah terbakar. Dia pun cepat-cepat. Ini juga iman yang baik. Yang masalah mak yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dululah. Dia tunggu azan asar. Baik-baik mak. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran kita. Sejauh mana keimanan kita dan keyakinan kita, Islamnya kita tu. Bukannya main-main. Bukan saja-saja. Dekat tak dekat hati kita dengan Allah itu gambarannya melalui tindakan kita. Kemudian Nabi SAW kata apa lagi? Jika ia meninggalkannya solat dalam keadaan mengingkari. Orang yang tinggalkan solat ni mak ada 2 keadaan. Pertama, dia tinggalkan solat atas sebab malas. Kenapa lambat solat? Malas. Kenapa tak sembahyang? Malas. Maka orang ni orang fasik. Orang fasik. Orang fasik ni siapa mak? Yang berpakaian dengan dosa kecil dan kadang-kadang dia melakukan dosa besar dan juga dalam keadaan dia tidak bertaubat pada Allah SWT. Bahaya tak orang fasik? Orang fasik tak boleh jadi saksi mak. Kalau katalah hakim dapat satu laporan, hakim ada orang datang buat laporan, ada orang berzina kat sana. Hakim wajib melihat dulu, meneliti dulu orang yang jadi saksi tadi tu. Dia tu orang adil ataupun orang fasik. Kalau orang fasik, dia dulu kena rotan 80 kali tu. Itu sebabnya bukan senang-senang nak buat report. Kalau betul-betul hukum Islam tu dilaksanakan. Kita tak hari ni. Bila buat report polis, oh kat sana ada orang berzina. Habis orang tu semua kena cukup. Yang buat dia, padahal dia fitnah aja. Betul tak yang berlaku hari ni mak? Jadi orang fasik ni pertama dia tak boleh jadi saksi. Yang kedua dia tak boleh jadi wali. Kalau dia jadi wali mak tak sah nikah. Itu sebab abah jaga-jaga mak. Jangan seronok nak nikah-nikah anak. Sebabnya ayah kalau jadi wali kena, perkara pertama dia kena bertaubat. Kena tinggalkan benda-benda yang bersangkut paut dengan dosa. Rokok, benda-benda ringan tu mak. Jangan dipandang remeh. Takut esok anak tu berzina.
Kerana wali tidak sah. Jadi kalau yang kedua pula, orang yang meninggalkan solat atas dasar mengingkari. Kenapa tak solat? Saya tak solat sebab suka hati saya lah. Suka hati saya lah. Mana ada wajib-wajib? Saya nak sembahyang, sembahyang. Kalau tak sembahyang, suka hati. Maka mengingkari itu jatuh hukum kafir. Dia tak kira solat lah. Apa-apa sekalipun yang Allah Ta'ala dah tetapkan dalam Quran tu, mak, dia ingkar. Mana ada? Macam contoh, mana ada dalam Quran ayat tudung? Pernah dengar ayat tu, mak? Mana ada dalam Quran ayat tudung? Tak jumpa pun perkataan tudung dalam Quran. Memang tak ada. Tapi Allah Ta'ala suruh labuhkan apa yang kita tutup tu sampai sehingga bawah dada. Datang Malaysia jumpa tudung. Datang Indonesia jumpa jilbab. Kan? Itu branding saja. Tetapi tujuannya adalah menutup sehingga bawah dada. Jadi kalau dia mengingkari itu, mak, hukumnya kafir. Jangan memang. Pergi umrah, mayang, puasa, zakat, habis. Itu sebabnya kita ni dituntut supaya memperbanyakkan taubat. Kerana ada benda-benda yang mungkin kita rasa benda tu remeh, tapi hakikat bersangkut paut tentang Islamnya seseorang ataupun kafirnya seseorang. Kita berlindung kepada Allah SWT daripada perkara tersebut. Ni jangan pandang remeh, mak. Solat ini perkara penting. Dia penentu yang menetapkan kita ni sama ada Muslim ataupun munafik. Na'udzubillah min zalik. Ni Nabi SAW nak gambarkan kepada kita, kena jaga betul-betul solat ni. Jangan suka-suka hati ataupun memandang remeh terhadap solat. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW telah bersabda, barang siapa yang meringan-ringankan solat, dibalas ke atasnya 15 jenis siksaan. Nabi kata sesiapa yang meringan-ringankan solat, bukan tak solat, meringan-ringankan. Beza dengan orang tak solat ni. Kalau ringan-ringan pun dapat 15 siksaan, apatah lagi orang yang tak solat. Maksud meringan-ringankan ni macam mana, mak? Nantilah. Itu yang tadi golongan ketiga tu. Dia tengah duduk, apatah lagi kalau dia tu buat benda yang tak sepatutnya. Tengah baca Facebook, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, nantilah. Meringan-ringankan. Orang yang meringan-ringankan solat ni, mak, dia akan dapat 15 siksaan. Nabi kata 6 perkara ketika di dunia, 3 perkara ketika mati, 3 perkara semasa di dalam kubur, dan 3 lagi ketika bertemu dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu siksaan semasa di dunia? Kan ada 6 perkara di dunia, 3 perkara ketika mati, 3 perkara di dalam kubur, dan 3 perkara ketika bertemu dengan Tuhan. Sahabat bertanya, apa yang dikatakan 6 perkara ketika mati, ketika berada di dunia? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama sekali siksaan bagi orang yang meringan-ringankan salat ketika berada di dunia, mak, yang pertama sekali Allah akan mengambil keberkatan daripada usianya. Apa maksud ambil keberkatan daripada usia ni, mak? Usia dia tu 80 tahun tapi tak ada manfaat. Usia dia 90 tahun tetapi tidak ada manfaat bagi diri dia, apatah lagi agamanya. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah Ta'ala sebut, kalau hidup kita ni, mak, atas dunia hanya sekadar memikirkan makan minum, maka lembu tu pun makan pun minum. Sebabnya kita kena hidup ni, Allah Ta'ala sebut apa dia? Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah maksud dekat situ, mak, luas. Bukan duduk atas tikar sembahyang pegang tasbih je. Tetapi maksud ibadah dekat situ ialah menjadikan keseluruhan hidup kita ni, mak, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, daripada kita lahir sampailah kita mati, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
berjalan mengikut landasan Allah, ketetapan Allah, kemahuan Allah, dan akhirnya kita kembali kepada Allah atas segala urusan kita tadi. Maksudnya apa, Mak? Hidup dalam keadaan bertuhan. Itu sebabnya salah satu yang sering kali dibawa oleh para ulama tentang contoh ilmu yang manfaat, hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati. Contohnya seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mak, Imam Nawawi ni hidupnya hanya 40 tahun saja. Hidupnya 40 tahun, Mak. Tapi, Mak, dia tulis kitab tak kurang daripada 200 tajuk. Siapa tak baca kitab hadis 40? Pagi tadi je kita dah baca kitab hadis 40. Pergilah, Mak, pergi mana? Bukannya orang Melayu je, orang Arab ke, orang putih ke, apa sekalipun. Semua orang mengaji kitab hadis 40. Itu baru satu kitab. Riyadhus Shalihin. Berapa banyak kitab-kitab, Mak? Usia 40 tahun tapi bagi manfaat. Ini yang dikatakan usia yang diberkati. Itu sebabnya salah satu perkara yang Allah Ta'ala cabut keberkatan usia seorang tu apabila dia meringan-ringankan solat. Maknanya hidup yang dijalani tadi tidak memberikan manfaat bagi diri dia. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, Allah mengambil keberkatan pada rezeki dia. Azab dekat dunia bagi orang yang meringan-ringankan solat ni, iaitu Allah mengambil keberkatan rezeki dia. Cuba bayangkan, Mak, gaji 40,000 tapi muka macam cekodok. Saya ada 4 orang sahabat. 4 orang sahabat ni, Mak, kami selalu pergi ngopi. Dalam 4 orang sahabat ni, 3 ni cikai. Tu cikai, Mak. Ada duit, adalah. Tak ada pun tak adalah. Kan? Tak tentu. Rezeki yang tak pasti. Yang pastinya datang daripada Allah. Ada tak? Tunggu Allah bagi. Itu je lah. Ada seorang sahabat ni, Mak, gaji dia sebulan 40,000. Tapi setiap kali pergi minum, Mak, pergi ngopi, pergi ngeteh, pergi ngambing, dia ni lah yang muka. Apa masalah? Susah lah. Gaji 40,000 sebulan susah, Mak. Setiap kali jumpa susah. Sampaikan kami ni tak pernah pun meminjam dengan kawan-kawan 4 orang ni. Dia ni gaji 40,000 sampai meminjam. Berkat. Keberkah. Ini yang kita nak kita nak ni dalam kehidupan. Kita ni, Mak, selama kita hidup ni selalunya kita terlalu mengejar angka. Betul tak? Kita mengejar angka, kita mengejar logik, kita mengejar benda yang kita nampak, benda yang padahal Allah SWT ajar pada kita, Nabi SAW ajar pada kita ialah keberkatan. Makan tu nak berkat, minum tu nak berkat, rumah tangga tu nak berkat. Kalau ada harta tu berkat. Kalau ilmu tu ilmu berkat. Itu sebabnya diajarnya adab. Adab makan, adab minum, adab berumah tangga, adab menuntut ilmu. Semuanya adab. Kenapa, Mak? Kerana mengejar berkat. Berkat ni apa, Mak? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Berkat tu ziyadatul khair. Kalau bahasa kita tu apa, Mak? Sikit tapi lebih. Dia makan sepinggan, Mak, sikit je, 3 suap tapi kenyang. Ini berkat. Yang tak berkat, Mak, 3 pinggan tak kenyang-kenyang. Ini tak berkat. Tu tadi tu sahabat tadi gaji 40,000 tak cukup. 40,000 gaji boleh minta pinjam orang lagi. Itu tak berkat. Kita kejar berkat. Saya datang 2 contoh. Kalau Mak ingat lagi lah cerita ni. Ada seorang sahabat. Mak ada tinggalkan dia tu 2 beradik 2.5 juta. Yang seorang lagi 2.5 juta. 4 tahun lepas tu, Mak, Bank Negara Isytihada muflis. Muflis. 2.5 juta, Mak. Kita dengar, besarnya, banyaknya. Berkat. Ada satu lagi hamba Allah ni, abang ni, gaji dia 900, kerja tukang kebun sekolah. Anak 7 orang. 4 daripada je, Mak, masuk universiti, hafal Quran. Isteri tak kerja, hanya mengajar ngaji kat rumah. Tapi gaji dia besarkan anak 7 orang tadi, Mak. Abang tu besarkan anak dengan gaji 900. Berkat tak? Berkat. Ini berkat.
Ziyadatul khair. Sedikit tapi besar. Banyak, lebih. Ni Allah Ta'ala cabut bagi orang yang meringan-ringankan solat. Perkara kedua yang Allah Ta'ala cabut ketika berada di dunia, iaitu rezekinya tadi tidak ada tidak ada keberkatan. Ketiga, mak, Allah akan mengambil ciri iaitu tanda-tanda orang soleh pada mukanya. Diangkat, tarik. Kita ni, mak, muka ni, dia nak tahu muka tu muka baik atau muka tak baik ni, mak. Bila kita tengok muka orang tu sejuk hati. Maknanya orang tu orang baik. Walaupun muka dia hitam kelat. Yang Piramli kata apa, mak? Hitam tapi manis. Mak tengok muka abah sejuk je. Sebab abah ahli surau. Pergi semayang Jumaat. Walaupun dia curi-curi kadang-kadang pergi ngeteh, mak tak tahu. Tapi muka sejuk. Ada orang, mak, muka dia handsome. Muka cantik. Tapi muka menengok menyirap. Sebab apa? Allah Ta'ala cabut sifat soleh tadi. Seri muka tu. Itu sebabnya muka kita ni, mak, bukannya ukuran pada cantik ataupun handsome yang membuatkan orang tertarik. Tetapi yang membuatkan tertarik itu daripada sifat iman yang ada dalam diri. Pembinaan sifat iman tu datangnya daripada solat. Dan solat itu datangnya daripada wudu. Yang sebab mukanya walaupun tak cantik, kan, hitam, kelat, nyirap aja. Tapi hati tu sejuk, bila tengok sejuk. Itu penting. Itu sebabnya kalau tengok hari ni, mak, berbeza rumah tangga dulu dengan rumah tangga hari ni. Orang dulu, mak, rumah tangganya kekal sampai mati. Tak ada nak cerita. Biarlah jahat macam mana pun suami dia tu pijak dia lah, henyak dia ke, namun dia nak tinggalkan suami tak ada. Hari ni tak. Suami berdehem je pun. Esok pergi filekan cerai. Tak apa. Kenapa, mak? Sebab tidak ada barakah, dicabut. Lalu ketika itu tidak ada kasih sayang. Ini yang ketiga. Allah cabut ciri-ciri tadi pada muka dia. Kemudian yang keempat, tidak terpelihara baginya agama Islam. Allah berikan agama Islam pada kita ni, mak, bukan hanya sekadar diamalkan, tetapi untuk dijaga dan dipelihara. Dijaga, dipelihara dan dibina. Jadi sekarang ni, mak, salah satu sebab orang yang meringan-ringankan solat, maka dia tidak ada kekuatan ataupun tidak ada sifat amanah untuk jaga Islam. Tu kalau kita tengok hari ni, yang realiti berlaku. Orang tengok Facebook, Islam dihina. Habis-habis pun, mak, dia kata apa? Ish. Tak patut. Betul tak? Kan? Betul tak, mak? Orang hina Nabi. Orang hina Nabi, mak. Ish. Tak patut. Sebenarnya, dia kata tak patut tu, mak, itu menggambarkan iman dalam diri dia. Bukan saja-saja tu, mak. Apa tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita tu semuanya balik-balik semula kepada keimanan dan keyakinan Islamnya dalam diri kita tu. Dan jangan kita pandang remeh pula. Ya? Alah, biarlah, tak ada apa. Sebenarnya apa yang kita lakukan tadi memang satu angle gambarkan diri kita. Tapi satu angle yang lain menggambarkan Allah Ta'ala tak nak kebaikan atas na'udzubillah min zalik. Sama lah macam contoh. Ni contoh. Contoh. Katalah contohnya baca suratul Mulk. Setiap lepas Isyak. Nabi SAW kata apa? Siapa yang membaca suratul Mulk selepas Isyak, maka dia akan terlepas daripada azab kubur. Kita tak baca. Orang lain baca, kita tak baca. Bangun. Apa perasaan kita? Alah, benda sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa, tak kena azab. Apa nak cerita-cerita? Baik-baik, mak. Satu angle benda tu sunat. Satu angle lagi, Allah Ta'ala tak nak kebaikan atas dia. Allah bila nakkan kebaikan atas seseorang tu, mak, Allah gerakkan dia untuk melakukan kebaikan. Kalau Allah Ta'ala nakkan seseorang tu untuk masuk syurga, mak, Allah sendiri akan jadikan jalan seseorang tu untuk ke syurga. Tapi kalau Allah Ta'ala nakkan seseorang ke neraka tu, mak, itu yang sampaikan tahap cukup Allah Ta'ala letakkan dalam diri tu, mak, rasa remeh terhadap perkara-perkara tadi. Alah, buat apa nak bising-bising? Padahal benda tu satu angle, mak, gambarkan bahawa Allah Ta'ala tak nak kebaikan atas dia. Takut ni, mak. Ini benda yang sangat takut. Sebabnya berhati-hati. Jangan kita rasakan sesuatu benda yang mungkin kecil, dipandang remeh, kita pandang remeh.
Tapi hakikat sebenarnya Allah sendiri yang tak nak pandang kita. Tidak terpelihara baginya agama Islam. Yang keempat. Yang kelima, setiap amalan yang dilakukannya di dunia tidak diberikan ganjaran pahala. Kenapa mak meringan-ringankan solat? Bila meringan-ringankan solat, maknanya sama seperti dia meringan-ringankan ta'abbud daripada Allah SWT. Bila dia meringan-ringankan ta'abbud daripada Allah, bila sampai tahap kita nak dapat gaji, patutkah Allah Ta'ala bagi gaji pada kita? Kita pergi kerja, mak. Kerja main-main. Suka kerja, dia kerja. Tak suka kerja, dia tak datang kerja. Lepas tu tiba-tiba sampai cukup bulan, dia minta gaji. Mak buat apa, mak? Abah buat apa, bah? Orang macam ni. You're fired. Fired ke tired? Fired, right? Fired. You fired. Kan? Mayang main-main. Sedangkan semayang itu tiba masa esok ke akhirat minta Allah Ta'ala nak minta pahala. Minta syurga. Minta rahmat Allah. Siapa kau? Ya neraka. Bahasa kita. Na'udzubillah min zalik. Ini mak. Habis semua pahala tadi. Kerana dia meringan-ringankan salat. Yang keenam, doanya tidak diangkat oleh malaikat ke langit. Ini di dunia. Jadi tak mustajab doa. Macam mana Allah Ta'ala nak tunaikan doa ni kalau solat dia tak jaga betul? Kerana solat ni kemuncak ta'abbud kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah SWT itu semua gambaran kepada solat tadi. Kalau solat dijaga dengan baik, macam 3 golongan tadi. 12.30 je hati dia dah tak keruan nak melaksanakan solat. Ataupun setidak-tidaknya azan je terus dia tinggalkan. Terus dia pergi solat mak. Maknanya hubungan dia dengan Allah tu sangat baik. Mak jadi ketua kampung, abah jadi ketua kampung. Abah jadi ketua kampung, bah. Sekali tiba-tiba, bah, YB datang. Abah hubungan tak berapa baik walaupun ketua kampung, tapi mesyuarat ketua kampung dengan YB tak pernah datang. Betul tak, bah? Tak pernah datang. Ni contoh. Tak pernah datang. Tiba-tiba masa ada projek longkang, nak kena buat longkang kampung sebab banjir. Abah pun pergi jumpa YB. YB bagi tak? Macam mana nak mustajab doa? Kalau benda teras tak dijaga dengan baik. Ini 6 perkara yang Nabi SAW gambarkan kepada kita, mak. Kemudian para sahabat bertanya lagi, apakah pula siksaan semasa mati? Baginda SAW menjawab, yang pertama matinya dalam keadaan hina. Na'udzubillah min zalik. Apa maksud mati dalam keadaan hina? Su'ul khatibah. Su'ul khatibah. Nabi SAW sebut, tidak ada sesuatu perkara yang lebih hampir kepada seorang yang berada dalam sakaratul maut kecuali syaitan. Kita waktu berada dalam sakaratul maut ni, mak, benda yang paling hampir dengan kita adalah syaitan. Kenapa syaitan paling hampir? Kerana waktu itulah waktu kemuncak. Untuk memastikan kita ni berjaya ataupun tidak mengharungi kehidupan dan kehidupan selepas kematian tadi baik ataupun tidak. Syaitan, mak, dia tak heran kita tu 60 tahun sembahyang. Dia tak heran sembahyang kita 60 tahun. Dia tak heran puasa kita 60 tahun. Dia tak heran kita bayar zakat 60 tahun. Dia tak heran, mak, kita pergi haji 60 tahun. Dia tak heran semua tu, mak. Zikir, wirid, semua dia tak heran. Tetapi kemuncaknya ketika sakaratul maut. Itu yang dia kerja habis-habis. Dia berusaha sehabis-habis dia untuk merosakkan kita ketika kemuncak tadi. Kerana waktu itulah penentu. Ia akan menentukan kehidupan selepas kematian tadi sama ada baik ataupun tidak. Begitu juga puasa. Kalau puasa ni pula, mak, penentu ni kat mana? Waktu berbuka. Tu baik-baik tu. Tu adab berbuka tu kena jaga betul. Tu syaitan datang tu. Dia tak kira kita puasa yang daripada pagi sampai petang tu, dia tak heran. Waktu berbuka tu, mak. Itu sebabnya ada adab berbuka. Nabi SAW ajar pada kita supaya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul tak, mak? Tapi dalam masa yang sama, Nabi ajar pada kita, jangan makan ketika terlalu lapar. Itu sebabnya waktu buka tu, kan dia qada balik 8 jam tu, mak. Abang, pelan-pelan bang, 8 jam ni. Lepas tu dah sekarang. Sebab tu waktu kemuncak. Jadi berhati-hati. Kita ni ada kemuncak, waktu kemuncak kita. Setiap ibadah tu ada waktu kemuncak. Dan kemuncak itulah penentu sama ada ibadah tadi baik ataupun tidak. Baginda menjawab, pertama matinya dalam keadaan hina. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua matinya dalam keadaan sangat lapar. Orang yang meringan-ringankan solat ni, mak, memandang remeh terhadap solat, maka ketika dia mati dalam keadaan sangat lapar.
Bagi orang beriman, orang yang baik solatnya, mak, dia tak ada masalah lapar. Mak tahu sebab apa dia tak ada masalah lapar? Dia lapar tak? Dia lapar juga. Sifat mati tu di situ. Tapi hilangnya perasaan lapar tadi, ataupun nanti kat depan haus, hilangnya semua tanda-tanda kematian ataupun sifat-sifat kematian tadi. Disebab datangnya Allah perintahkan kepada malaikat supaya datang kepada orang yang beriman, orang yang baik solatnya, supaya menceritakan tentang segala janji-janji Allah. Kerana dia terlalu seronok mendengar janji-janji Allah SWT tadi, mak, sehinggakan dia lupa segala sakit-sakit dia ketika dia berada dalam kematian. Sebab dia dengar. Dan kerana terlalu malu sangat dengan Allah SWT tadi, itulah akhirnya terpancar-pancarlah peluh pada dahi kerana malu terhadap Allah di atas janji yang Allah Ta'ala bagi tadi. Jadi memang sepatutnya kalau atau kita nak melalui mati ni, mak, sakit, haus, lapar, semua tu dia akan bermain semua tadi. Tapi disebabkan kita dengar janji-janji tadi, maka semua sakit-sakit tadi akan hilang. Macam mak lah. Kan mak masa bersalin dulu, mak, sakit tak mak? Abah jangan buat lawak. Tu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Abah buat lawak masa tu tak pernah mak tunjang kepala, mak tunjang kepala. Tapi mak, sakit-sakitnya melahirkan tadi, mak, hilangnya sakit bila teka mana baby tadi, anak tadi dia letak atas dada. Sebenarnya tu bukan saja tu, mak. Letak bayi atas dada tu bukan saja-saja untuk menghilangkan rasa kerana mak tengok, ya Allah, seronoknya tengok bayi, ya Allah, anakku, ya Allah, akhirnya lahir, seronoknya, mak. Ni feedback balik 30 tahun lepas. Kan seronoknya, ya Allah. Padahal doktor kat bawah tu tengah jahit tu. Betul tak, mak? Cuba bayangkan kalau jahit masa tu baby tu tak ada, mak. Apa rasa, mak? Kan terjegit-jegit kan? Sebab dia jahit tu tak abuse tu, jahit hidup tu. Tu bayangkan, mak, jahit tu jahit hidup tu. Kalau tak adalah bayi kat atas dada mak tu, menjegit-jegit tu, silap dia lari tu. Tapi dia letak bayi dia jahit, padahal jahit hidup tu. Tarik. Doktor tu tahu mak tu tengah syok sangat tengok baby. Jadi dia lupa bawah tu tengah jahit, tengah cuci, tengah seluk. Itulah keadaan orang mati, mak. Waktu berada dalam sakaratul maut kerana di atas janji-janji Allah tadi, dia lupa segala sakit-sakit mati dia tadi. Tapi bagi orang yang meringan-ringankan solat, maka ketika itu Allah tidak datangkan janji-janji tadi sehingga dia rasa sakit sangat kematian tadi. Matinya dalam keadaan sangat lapar. Kemudian yang ketiga, matinya dalam keadaan sangat dahaga sehinggakan jika dituang air yang ada di dunia ini sekalipun tidak akan menghilangkan dahaganya. Sekalipun seluruh air yang ada di atas muka bumi ni, mak, diberikan minum pada orang yang berada dalam sakaratul maut, dalam keadaan dia mempunyai ciri-ciri orang yang meringan-ringankan solat, maka air itu tidak akan mencukupi. Haus. Tak hilang haus. Sebab apa? Air yang menghilangkan haus ke Allah yang menghilangkan haus? Itu sebabnya yang bagi kita kenyang Allah ke makanan? Allah. Kalau makanan yang bagi kenyang tu yang sampaikan 3 periuk besar tu tak cukup. Haji ada lagi tak? Yang haji tukar senduk tu. Ustaz, malam ni malam Jumaat Kliwon ke, Ustaz? Siapa yang makan ni? Sebab apa? Allah Ta'ala tak letak kenyang. Itu juga haus. Allah letakkan hilangnya haus tadi, mak. Lalu ketika tu air yang sedikit pun hilang Ini ganjaran ataupun azab bagi orang yang meringan-ringankan solat. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah dia siksaan semasa di dalam kuburnya? Nabi SAW menjawab, yang pertama sekali, disempitkan oleh Allah SWT akan kuburnya dan diperintahkan kepada malaikat agar menyeksanya sehingga hari kiamat. Ini azab dalam kubur pula. 3 azab dalam kubur. Allah akan sempitkan. Apa maksud sempit kat sini, mak? Kubur tadi tu Allah Ta'ala akan sempitkan tu sampaikan tahap tulang rusuk kita tu, mak. Ni kan tulang rusuk ni, dia akan terus. Macam mana rasa tu, mak? Abah balik nanti, Abah peluk mak. Peluk sekuat-kuat. Tulang rusuk tu bersatu tak? Tak. Mak boleh bernafas tak? Tak boleh. Abah peluk kuat-kuat. Tapi jangan bulan Ramadan, mak. Peluk kuat-kuat, mak, nak rasa macam mana Allah sempitkan kubur tadi. Abah peluk kuat-kuat dan ketika tu mak sampai satu tahap tak benar. Apatah lagi
kalau kata Allah Ta'ala sempitkan tu, sampaikan tulang rusuk tu besar. Kita ni mak, besok bila sasuk je dalam kubur, kan kita roh kita akan naik ke Aliyin, ada yang kena campak ke sijil, na'udzubillah min zalik. Sampai satu ketika Allah Ta'ala masukkan semula jasad tadi, roh tadi mak. Jasad yang ada dekat dalam kubur tu, roh tadi dimasukkan semula. Kalau baik, maka kuburnya tadi akan dijadikan taman-taman syurga. Kalau tak baik, tu mak yang dia datang azab. Cuba bayangkan, duduk dalam bilik mak tu, tak ada lampu, gelap, tak ada aircon. Macam mana mak tidur malam? Itu bilik besar mak. Ini kubur. Betul-betul. Itu pun berapa hari je tahan. Lepas tu tanah tadi akan menyatu. Jasad tu tetap duduk dalam tu. Kita duduk dalam tu mak. Apatah lagi Allah Ta'ala sempit. Kemudian Allah Ta'ala datangkan malaikat tadi pula, diberikan azab. Dia azab, dipukul. Yang kedua, diseksa orang yang meninggalkan solat itu oleh beberapa ekor ular yang dinamakan Ash-Shuja'ah. Ash-Shuja'ah al-Aqra'. Dan kedua-dua matanya daripada api neraka. Allah datangkan ular mak untuk belit dia ketika berada dalam kubur tadi. Dah Allah Ta'ala sempitkan. Lepas tu Allah Ta'ala datangkan ular. Ni jangan lupa sifat yang kita ada dalam kubur ni sama seperti sifat yang kita ada dekat dalam dunia. Ni sekarang ni apa yang kita ada ni mak, yang kita rasa ni mak, inilah benda yang kita akan bawa dalam kubur. Maksudnya esok datang ular tu, macam mana perasaan kita ketika berada depan ular tu? Sangat-sangat menakut. Ini bukan benda baik. Ya, Allah Ta'ala datangkan ular. Yang ketiga, diseksa oleh malaikat yang kukunya daripada besi. Khurasani. Dan panjang kukunya seumpama perjalanan sehari semalam. Pada tangannya suatu alat pemukul daripada besi berat. Lalu malaikat itu berkata kepada si mati dengan suaranya seperti halilintar. Aku disuruh oleh Allah SWT memukul engkau sebab meninggalkan solat daripada subuh hingga zuhur. Kemudian daripada zuhur ke asar. Daripada asar ke maghrib. Dan daripada maghrib ke isyak hinggalah ke subuh. Lalu Ash-Shuja'ul Aqra'. Siapa dia mak? Ular tadi. Terus memukul mayat orang yang meninggalkan solat. Dan setiap kali dipukul, mayat itu terbenam ke dalam bumi 70 hasta. Cuba bayangkan mak. Pukul tu je dah sakit dah. Bila terbenam tadi, mak naik tingkat atas, surau, kemudian mak lompat. Kita lompat tu. Kita lompat tu saja sakit tak? Terbenam tak? Tak terbenam. Ini terbenam mak. Maknanya betapa kuatnya pukulan tadi. Pukulan yang terlalu kuat sehinggakan kita terbenam 70 hasta. Sampai bila mak? Sampai hari kiamat. Ini bagi orang yang meninggalkan solat. Mayat itu terbenam ke dalam bumi 70 hasta. Kemudian dikeluarkan mayat itu dengan kuku besinya, dicongkel dengan kuku tadi. Lantas ditanya lagi dan dipukul lagi sehingga hari kiamat. Terbenam, kemudian dicongkel dengan kuku tadi, dikeluar balik, kemudian dipukul lagi mak, sampai terbenam balik 70 hasta. Kemudian dicongkel lagi dengan kuku. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita minta ampun pada Allah. Kita ringan-ringankan solat, kita tinggalkan solat, memandang remeh terhadap solat, na'udzubillah. Sebabnya bulan yang mulia ni, kita ambil kesempatan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya lagi, apakah pula siksaan ketika bertemu Tuhannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, Allah memerintahkan malaikat menyiksanya dengan rantai panjang. Rantai itu diikat ke leher orang yang meninggalkan solat serta dimasukkan ke mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya. Kemudian rantai itu ditarik dan sentap ke atas mukanya dan belakangnya. Malaikat yang menghelanya berteriak, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan solat yang difardukan. Kemudian orang itu ditarik serta dilemparkan ke neraka yang bernama neraka Saqar. Ini bagaimana keadaan pula orang yang menerima azab meninggalkan solat ketika dia bertemu dengan Allah SWT. Allah Ta'ala akan ikat lehernya dengan rantai mak, kemudian rantai itu masuk dalam mulut dia, kemudian dikeluarkan pada duburnya. Kemudian disentap. Cuba bayangkan mak. Ni rantai ni bukan rantai emas ni mak. Ni rantai neraka ni. Mak beli satu rantai basikal, mak panaskan. Lepas tu mak pegang. Ni rantai neraka. Besinya tu besi neraka. Apinya api neraka. Bukan besi dunia, besi neraka. Kemudian diikat pada leher, kemudian dimasukkan penghujungnya pada mulut, kemudian keluar pada dubur. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kemudian sampailah
Satu ketika dilemparkan kepada neraka Saqar. Neraka Saqar ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kamu buat apa dekat dalam neraka Saqar? Lalu orang yang berada dalam neraka Saqar ni jawab, lam naku minal musallin. Kami ni bukan daripada kalangan orang yang sembahyang. Maknanya neraka Saqar ni mak adalah neraka yang memang disediakan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak sembahyang. Na'udzubillah. Neraka Saqar ni mak tingkatan yang ke-6. Neraka ada 7 tingkatan. Yang paling bawah sekali Jahannam. Itu tempat duduk orang kafir yang diketuai oleh Fir'aun, orang munafik, semua duduk kat situ. Jadi Saqar ni bawah sekali Jahannam, atas sikit, kemudian naik 3, ke-4, ke-5, ke-6, yang ke-6. Jadi bawah sekali, yang paling bawah sekali, yang paling dekat dengan api lah. Yang paling dekat dengan api tadi, bawah sekali, yang panggil Jahannam tadi. Kemudian atas sikit. Oh, jadi Saqar tak adalah dekat sangat. Oh, jangan mak. Pernah Nabi Allah Adam AS ni minta api. Waktu tu Allah Ta'ala dah turunkan Nabi Allah Adam ke dunia. Lalu Nabi Allah Adam minta kepada Allah, minta turunkan sedikit api daripada neraka untuk digunakan masak mak. Allah Ta'ala herdik Nabi Allah Adam. Adam, jangan kau minta neraka, dia kata. Jangan kau minta api daripada neraka. Jangankan api, sesungguhnya pakaian ahli neraka itu sahaja. Kalau aku gantung di antara langit dengan bumi, tengah-tengah tu tergantung pakaian ahli neraka mak, maka akan mati dan pupus, hancurlah segala penghidupan yang berada di atas bumi. Satu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kalau terbukalah sebesar mata jarum neraka tadi. Terbuka sebesar mata jarum. Yang keluar bukan api, asap. Uap. Terbuka saja maka akan mati dan hancurlah seluruh penghidupan yang berada di bumi, di dunia. Tu bayang mak, terlalu panas ni. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat, dia ambil uap. Kan panas tu ada uap. Uap tadi tu Allah perintah malaikat supaya dicelup pada lautan sebanyak 7 kali. Dah dicelup pada lautan sebanyak 7 kali, barulah diletakkan di atas muka bumi untuk keperluan manusia. Itu pun uap, bukan api mak, uap. Uap tu tak ada kena dengan api. Ini apa azabnya mak. Ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa jika dijatuhkan rantai itu ke bumi, nescaya terbakar seluruh muka bumi. Kalau katalah rantai tadi yang diikat pada leher, kemudian masuk pada mulut, keluar pada dubur, yang direntak tadi, ada campakkan orang tersebut ke dalam neraka Saqar. Rantai tadi tu mak jatuh atas muka bumi. Abdullah bin Abbas kata, maka akan matilah, pupuslah segala muka bumi. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua mak, Allah tidak memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Ini siksaan orang yang tak solat ketika bertemu dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak pandang dengan pandang rahmat, apa yang tinggal? Nabi SAW kata apa mak? Kita ni mati, besok amalan ibadah kita ni tak boleh jadi ukuran untuk masuk syurga. Jadi sahabat bertanya, sekalipun engkau ya Rasulullah, sekalipun aku. Habis kalau macam tu kita masuk syurga sebab apa? Kita masuk syurga sebab rahmat Allah. Sebab kasih sayang Allah. Jadi ibadah kita ni untuk apa mak? Ibadah kita ni lah yang kita usaha sangat melakukan ibadah ni adalah untuk dapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Bukan pahala. Pahala tu tak lebih hanya gula-gula saja untuk beri motivasi, kekuatan pada kita. Tapi selebihnya adalah tujuan untuk mendapat tujuan paling besar adalah untuk mendapat rahmat. Ya Allah tolonglah. Tu sebabnya bila kita sembahyang je mak, ya Allah tolonglah, ya Allah rahmati aku, ya Allah ampunkan segala. Minta dengan Allah mak. Itu tujuan kita. Kalau katalah ibadah kita ni nak dijadikan sebagai kayu ukur untuk boleh kita masuk syurga mak, dengan sebab peristiwa 300 tahun ahli ibadah yang Nabi SAW cerita, yang sujud pada Allah SWT selama 300 tahun, lalu bila dia mati saja, Allah perintahkan kepada malaikat supaya ditanya kepada ahli ibadah ataupun yang sujud 300 tahun tadi, dia masuk syurga, adakah disebabkan sujud ataupun dia masuk syurga disebabkan rahmat Allah? Kan sama macam kita lah mak. Kita ada anak cerdik, SPM dia berapa A mak? 19A, 21A.
19 mak. Paling tinggi 19 ke 21? 21 lah. 21. Orang tanya, ajar, hebat cucu. 21. Macam mana si delik lah. Tengoklah. Siapa nenek dia? Baka atas. Jadi ahli sujud tadi tu, mak, dia pun jawab, aku masuk syurga sebab aku sujud pada engkau, wahai Allah, selama 300 tahun. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat bawa lelaki tadi pergi. Ditimbang, mak. Sujud dia 300 tahun, satu timbangan, dan satu sebelahnya lagi. Hanya rahmat daripada kedipan mata tu pun, mata bukan belah kanan, belah kiri. Mata ni, rahmat mata ni. Dia letak, mak, belum letak lagi habis timbangan tu. Yang 300 tahun sujud terus terangkat. Allah perintah malaikat supaya ambil lelaki tadi, campakkan ke dalam neraka. Bukan sebab ibadah. Itu sebabnya ibadah kita ni, mak, Allah SWT dia tengok sejauh mana usaha kita. Kesungguhan kita. Tu tadi orang yang jaga solat tadi, macam mana waktu dia nak datang solat tadi, macam mana dia tengok waktu solat, macam mana hubungan dia tadi. Usaha tu Allah Ta'ala nilai. Bukan Allah Ta'ala nilai dia tu dah buat ke belum. Sebab bila sampai tahap dia dah buat ke belum tu, mak, dah selesai dia buat tu, semuanya itu urusan Allah. Tapi kesungguhan kita nak buat tadi. Macam mana mak kesungguhan mak datang majlis ilmu. Macam mana kesungguhan mak cuba mendengar. Macam mana kesungguhan mak cuba nak beri faham. Walaupun kita tak faham, kerana yang memberi faham itu Allah. Jadi usaha kita itulah yang menjadi nilai. Kerja buat kita tu. Itu yang jadi ukuran. Itu sebabnya orang yang meninggalkan solat ni kat akhirat besok, maka Allah Ta'ala tidak akan pandang dia dengan pandangan rahmat. Yang ketiga, mak, tiada pilihan baginya selain mendapat siksaan yang teramat pedih. Maka tidak ada pilihan lain kecuali Allah akan beri azab ke atas itu. Nabi SAW telah bersabda, lagi mafhumnya, barang siapa yang solat subuh dengan berjemaah selama 40 hari, tanpa terlepas satu rakaat pun, diberikan oleh Allah SWT bagi kebebasan daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Ini diceritakan pula bagaimana kelebihan orang yang menjaga dan memelihara solat berjemaah. Maka Allah Ta'ala akan berikan dia kebebasan daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Sebab subuh ni bukan benda main-main, mak. Subuh ni bukannya benda main-main. Itulah yang menjadi ukuran ataupun jalan. Sebab apa, mak? Nak bangun subuh senang ke tak? Ni lagi-lagi sahur. Jangan ingat bila lepas sahur boleh pergi semayang. Dah sahur, kenyang pula. Dah kenyang, jadi pula ulas sahur. Alas kejap je. Sandar dekat tu sementara tunggu subuh. Dia pun sandar dekat sofa. Sandar dekat sofa tu, mak. Bila dia sedar, mak? Tu baik-baik, mak. Itu sebabnya Nabi SAW sebut orang yang menjaga solat berjemaah subuh ni, mak, selama 40 hari, maka Allah berikan pelepasan daripadanya, daripada azab neraka dan juga sifat munafik. Dalam riwayat lain, baginda SAW bersabda, barang siapa yang solat subuh dalam keadaan berjemaah, kemudian dia duduk untuk menyebut nama Allah SWT hingga naik matahari, diberikan oleh Allah SWT bagi pahalanya seumpama pahala haji dan umrah dengan sempurna kedua-duanya, iaitu haji dan umrah. Mak, selepas je solat subuh berjemaah tadi, selesai solat subuh, mak duduk tua berzikir, berwirid. Sampai bila, mak? Sampailah terbit matahari. Sampai naik matahari. Naik matahari bila? Waktu syuruk. Maknanya sampai syuruk. Lepas syuruk tadi, terus diselesaikan dengan solat sunat syuruk, kemudian solat sunat duha, kemudian baru dia balik, dia bangun. Orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan berikan pahala dia sama seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah. Jadi lepas subuh tu tak kira lah. Sama ada mak bawa zikir wirid ataupun mak baca Quran, yang penting tidak tinggalkan tempat sembahyang tadi. Itu sebab kalau mak ingat lagi orang dulu-dulu. Kan, tok-tok kita dulu, mak, lepas subuh ni waktu kemuncak dia duduk kat situ sampailah waktu duha. Lepas daripada waktu duha barulah dia bangun pergi cari rezeki. Ini dia. Dan mengikut satu riwayat lain pula, dibina oleh Allah SWT baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Orang yang menjaga subuhnya selama 40 hari, bukan hanya sekadar Allah Ta'ala berikan dia tu, mak, pahala haji dan umrah, bahkan di dalam syurganya Allah berikan syurga Firdaus, dan di dalam syurga Firdaus tu Allah Ta'ala akan bina 70 mahligai, yang mana mahligai tadi, mak, dibina daripada emas dan perak. Kita nak beli gelang emas pun, mak, kelip-kelip mati.
Kan? Nak beli gelang emas mak terkedip-kedip mata. Ni Allah bina mak, mahligai mak, istana daripada emas dan perak. Allahu akbar. Hebat Allah Taala bagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan tentang fadilat solat dengan sabdanya, perumpamaan solat 5 waktu ibarat sebatang sungai yang mengalir di hadapan rumahmu. Kamu telah mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari. Maka adakah terlekat padanya sebarang kekotoran? Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, demikianlah solat 5 waktu itu yang sempurna membersihkan segala dosa. Salah satu kebaikan dalam kita menjaga dan memelihara solat 5 waktu ni mak, iaitu di situlah jalan untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa ni mak, ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa yang nampak, dosa tak nampak. Dosa kecil, dosa besar. Kita yang banyak kita pikul ni mak, dosa yang kita tak nampak dan dosa yang kita tak pasti. Kalau bahasa orang Melayu kita ni, dosa kering. Betul tak mak? Yang besok akan dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka ni, kebanyakannya selain daripada dosa-dosa besar tadi adalah mereka yang terlalu banyak menggendong dosa-dosa kecil tanpa bertaubat pada Allah SWT. Jadi dosa-dosa kecil ni kita tak tahu. Mak nak berjalan balik ke bilik mak. Waktu nak berjalan balik tadi, tiba-tiba jumpa lagi seorang hamba Allah. Kawan-kawan, jiran-jiran sebilik. Lalu dia pun sapa. Hai, ya, dengar cerita tak? Cerita apa? Semalam. 3 perkataan je. Mak pun angguk. Dengar juga. Betul ke tak tahulah. Tak sampai seminit mak, lepas tu terus jalan. Baik-baik mak, benda tu simple tak? Situ ada penyakit, ada dosa, ribah, mengumpat. Betul, mengumpat. Tak betul, fitnah. Baik-baik. Mak pun jalan. Tahu tak dosa? Tak tahu benda tu dosa. Mak ya kan je. Oh ya ke? Betul ke? Saya pun tak boleh dengar. Tak tahulah. Betul ke? Mau balik. Ada mak semayang taubat? Tak tahu. Kita tak tahu. Jadi ni yang kita gendong. Yang kita tak perasan. Padahal dosa besar tu. Itu belum benda-benda lain lagi. Kita pergi kedai, jumpa sahabat. Selisih mak. Sahabat tu muka tu. Nak jadi cerita semalam dia balik, bawa kereta baru. Hari ni pula, jumpa dia kat kedai. Muka dia masamnya. Kita pun, Assalamualaikum. Dia pun, kita pun keluar. Amboi, mentang-mentang dah bawa kereta baru, sombong. Padahal member tu bawa kereta baru, yang muka dia macam muncung tu mak, bukan apa. Dia mikir mana nak cari pula, nak bayar bulan-bulan. Yang kita dah sangka buruk dosa tak mak? Ini dia. Jadi solat 5 waktu ni salah satu penyuci dosa-dosa tadi tu. Selain daripada kita dituntut bertaubat pada Allah SWT. Dosa besar taubat. Dosa kecil yang kecil-kecil tadi itulah solat. Dengan kita melaksanakan solat tadi dapat menyuci dosa-dosa kecil tadi. Yang kita tak jangka, yang kita tak sangka. Sabda Nabi SAW lagi yang bermaksud, barang siapa yang menjaga air solat. Maksud air solat ni air wudu. Barang siapa yang menjaga air wudu waktu solat dan rukuknya, serta yang lain-lainnya, iaitu dalam keadaan dia mengetahui bahawa solat itu adalah fardu ke atasnya, maka Allah SWT memelihara tubuhnya daripada api neraka. Dia jaga wudu, dia jaga solat, dia jaga waktu solat, dan dia jaga tindakan ataupun perbuatan solat. 3 benda ni mak. Dia jaga wudu. Maksud jaga wudu ni apa mak? Senantiasa dirinya tu berpakaian dengan wudu. Batal dia ambil lagi, batal dia ambil lagi. Kerana orang yang berpakaian dengan wuduk, mengambil wuduk tu salah satu jalan membuang segala dosa-dosa, menghapus segala dosa-dosa. Kemudian yang kedua, dia jaga waktu solat. Sampai waktu solat dia solat, sampai waktu solat dia solat. Macam mana dia menjaga hak Allah tadi mak, begitulah Allah akan jaga hak dia sehingga dia terpelihara daripada azab neraka. Itu penting. Begitu juga yang ketiga, jaga perbuatan solat. Dia tak main-main, dia laksanakan betul-betul. Kerana dia tahu solat itu adalah hak Allah. Jadi mak kalau buat kek dengan abah, mak buat sungguh-sungguh, maknanya secara tak langsung menggambarkan mak menjaga hak abah. Kerana kek tu nak ada bagi pada abah. Tapi kalau mak buat acuh tak acuh, abah masa mak buat kek tu, abah tengok je daripada ruang tamu.
Mak pun buat main-main je. Telur dia campak. Apa perasaan abah? Nak buat-buat, tak nak buat. Sama seperti memperolok-olok kan. Tapi abah tengok mak buat kek dengan tekun. Ada baca selawat, seronok abah. Walaupun dia makan kek tu, dia syahadah dulu mak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pegang je tu, dia rasa ini kek ke batu. Memang tercekik. Ha. Ini Nabi kata. Satu riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika roh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada dadanya, baginda berpesan, pesananku kepada kamu yang mana janganlah kamu meninggalkan solat. Baginda terus berpesan sedemikian, iaitu menyuruh agar menjaga solat sehingga ke akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak gambarkan mak. Cuba bayangkan mak. Nabi SAW ni, waktu di keadaan sakaratul maut tu mak, ketika tu tidak ada perkataan lain yang keluar daripada dua bibir Rasulullah SAW itu, Rasulullah sebut tentang solat. Solat, solat, solat. Nabi nak gambarkan penting solat. Kita ni mak, waktu nak pergi umrah, kan dekat balai berlepas tu, mak dengan abah nak pergi umrah, kan kat situlah kemuncak meninggalkan segala pesan-pesanan. Dan dekat situ dah nak gambarkan abah tu apa benda yang dia fikir terlalu penting bagi dia. Kan? Waktu tu nak pisah tu dekat border tadi tu. Dekat balai berlepas tadi. Abah cakap, kau jangan lupa jaga abah punya kereta tu elok-elok. Maknanya abah sayang kereta. Yang mak pula, kau jangan lupa siang pokok mak. Maknanya mak sayang pokok. Jadi Rasulullah SAW tu waktu tu dekat border mak. Dekat border. Apa yang Rasulullah sebut tu adalah gambaran itu sangat penting. Ni mak Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang bermaksud apabila seorang hamba itu meninggalkan sesuatu fardu ditulis namanya pada pintu neraka. Nauzubillah min zalik. Nabi SAW sebut bila tika mana seorang tu meninggalkan sesuatu yang difardukan. Contohnya salah satu solat fardu ataupun puasa fardu. Ni puasa bulan Ramadan ni mak. Maka bila ditinggalkan, maka namanya secara tak langsung terus tertulis di dalam pintu neraka. Na'udzubillah min zalik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan solat itu tiada baginya hak dalam Islam, tidak diterima oleh Allah SWT tauhidnya, imannya, sedekahnya, puasanya dan syahadahnya, serta tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tinggalkan solat, Nabi kata, dia tidak ada hak dalam Islam. Itu tadi kita balik pada hukum asal tadi. Kalau dia tinggal atas dasar sebab malas, maka hukum fasik. Tapi kalau dia tinggal atas dasar engkar, maka dia kata benda ni benda tak wajib. Suka hati aku nak buat-buat, maka jatuh kafir. Bila jatuh kafir saja mak, kalau dia mati, ataupun bapa dia mati, ataupun suami dia mati, isteri dia mati, atau siapa saja yang mati sekeliling dia, dia tak boleh menerima harta warisan. Itu masuk hak tadi. Orang macam ni dia tak boleh terima. Sebab apa? Jatuh hukum kafir. Sabda baginda. Begitu juga sampailah tahap hak dalam Islam ni, kalau dia pula mati, mak, dia tidak boleh ditanam di dalam kubur Islam. Kalau kita baca dalam kitab, orang yang mati dalam keadaan mengingkari hukum Islam, dia ingkar dan dia mati dalam keadaan kafir, maka ketika itu tidak ada mandi, tidak ada sembahyang, tidak ada mandi, tidak ada kapan, tidak ada sembahyang dan tidak ada tanam ke atas dia. Kalau kita baca dalam kitab Jawi, ulama sebut campak dekat tempat tong sampah. Sampai tahap macam tu. Kenapa? Kerana tidak ada hak dalam dirinya terhadap Islam. Na'udzubillah min zalik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang meninggalkan solat padahal sihat tubuh badannya, maka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu taala dengan pandangan rahmat. Baginya seksaan yang amat pedih, melainkan dia bertaubat daripada perbuatannya itu. Allah tak akan pandang dia kecuali dia bertaubat. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ada 10 jenis golongan daripada umatku yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu taala pada hari kiamat. Ditentukan mereka ke dalam neraka Jahannam dan berguguranlah daging muka mereka itu. Para sahabat bertanya, apakah jenis golongan itu? Golongan yang akan diseksa oleh Allah SWT sehingga sampai tahap daging-daging pada mukanya tu mak berguguran.
Kerana apa? Kerana terlalu seksanya azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa 10 golongan yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sedemikian? Sahabat bertanya, apakah jenis golongan mereka itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama orang yang berzina walaupun sudah tua. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama sekali orang yang berzina, tak kiralah muda ataupun tua. Yang kedua raja yang zalim. Maksud raja yang zalim ni pemerintah yang zalim. Pemerintah zalim ni siapa mak? Yang tidak memberi hak rakyatnya dengan betul. Itu penting. Hak rakyat ni bukan hanya sekadar duit aja. Dia bagi duit tiap-tiap bulan. Baik tak? Baik. Tapi dia tak bagi ilmu pada rakyat dia. Dia tak kenalkan rakyat dia dengan Allah. Dia tak laksanakan syariat sebagaimana syariat Allah. Maka ketika itu pemimpin tadi pemimpin yang zalim. Itu termasuk golongan yang akan diazab oleh Allah SWT. Yang ketiga orang yang minum arak ataupun meminum sesuatu yang memabukkan. Allah Ta'ala akan azab sampai tahap daging di mukanya tu mak rontok, orang Indonesia kata. Kalau bahasa Malaysia kata apa? Gugu. Gugu. Yang keempat orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Na'udzubillah. Itu sebabnya banyakkan taubat mak. Mungkin mak abah termasuk saya. Saya dah tak ada mak ayah. Jadi dosa-dosa kita yang lama tu macam mana mak? Banyakkan bersedekah dengan kita niat untuk mak ayah. Mungkin ada, bukan mungkin, memang ada pun mak. Memang ada benda-benda yang kita menyakitkan mak ayah kita dulu. Menyakitkan hati mak ayah kita. Maka banyakkan bertaubat pada Allah dan banyakkan bersedekah. Baik sedekah pahala, baca Fatihah, atau baca Quran bulan Ramadan, dan banyakkan sedekah duit. Dan niatkan untuk mereka mak. Supaya Allah ampunkan dosa kita dan mereka ampunkan dosa kita yang lepas. Minta mak. Kita ni banyak benda terlepas pandang. Mak ayah kita tu hanya telan apa kali? Telan aja. Itu sebabnya bila mati je mak ayah tu, hidup kita tu rasa sempit. Sebab apa? Tidak ada lagi orang yang mendoakan kita. Itu sebabnya selagi mana ada mak ayah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kerana mereka tu syurga kita. Keempat. Yang kelima, orang yang berjalan dengan mengumpul perihal orang lain. Ni yang ribah tadi mak. Bawa cerita orang. Dia pergi sana, dia ambil cerita, dia masuk kat grup ni. Lepas tu dia ambil cerita, dia masuk grup ni. Biasalah, ketua grup WhatsApp. Jadi dia nak hidupkan grup WhatsApp dia tu mak. Semua cerita dia dikumpulkan, dia masuk, dikongsi. Saya bukan apa, untuk ambil pengajaran. Lebih baik mak. Yang keenam, orang yang berdusta. Orang yang berdusta, berkata bohong, kazab, yang menipu. Ini ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang ketujuh, orang yang tidak memberi zakat. Orang yang tidak membayar zakat. Zakat kita ni banyak. Dia ada haul dan nisab. Jadi kena tengok balik. Lagi-lagi kalau macam mak ni mungkin zakat pendapatan dah tak ada. Ni bulan ni zakat fitrah ni mak. Jangan lupa. Kita bayar zakat fitrah. Seafdal-afdalnya bayar zakat fitrah dengan beras. Beli beras mak. Zaman-zaman saya belajar dulu mak, seronok buat zakat ni. Kita tak ada duit tapi zakat fitrah kena bayar. Jadi cara macam mana mak? Sahabat kita dia bayar zakat dekat kita beras. Lepas tu kita punya kan? Lepas tu kita ambil beras tu kita pula bayar kat dia. Nampak? Ada modal tak? Tak bermodal. Memang tak ada duit. Sampai tahap macam tu. Dia bayar kat kita, kita pula bayar kat orang lain ambil pula beras tu bayar kat orang lain. Sebab kita waktu tu dah ada kemampuan, kena bayar lah. Beras walaupun sekadar beras. Apatah lagi mak, zakat simpanan. Ni mak-mak yang kaya-kaya ni. Jangan lupa mak. Itu sebab kena scammer. Minta maaf saya cakap mak. Yang kena scammer ni semua isu zakat. Dia tak jaga zakat. Isu je kat situ je mak. Sebab scammer ni mak, dia takkan boleh kena scam. Dia tak boleh scammer orang tu kecuali Allah yang gerakkan dia untuk scammer orang tu. Jadi hilangnya duit tu mak, sebenarnya Allah Ta'ala nak cuci. Baru ni saya jumpa seorang kakak. Kakak ni biasanya dia bayar zakat setiap tahun mak. Kat saya. Lepas tu, baru-baru ni dia kata, Ustaz tahun ni saya tak dapat bagi macam biasa. Dapat bagi sikit je. Memang sikit sangat. Saya kata tak apalah kak. Dah tu je rezeki je kata. Ustaz ada orang pinjam duit saya, dia kata tak bayar. Masya Allah saya kata. Sabarlah kak, insya-Allah Allah ganti. Tak apa Ustaz, saya yakin. Saya yakin dengan Allah. Allah ambil, ada benda lain Allah Ta'ala nak bagi. Nampak mak? Jadi kalau kita tertumpu dengan skema mak, sampai bila?
Cuba bayangkan, dah lah duit kita hilang ratus-ratus ribu. Lepas tu kita pening kepala. Lepas tu naik darah. Lepas tu kena stroke. Berbaloi tak, Mak? Akan terus. Berlapang dada, Mak. Kerana apa? Apa sekalipun yang kita buat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan kita jadi orang yang dah jatuh di timpa tangga. Kat dunia duit hilang. Lepas tu kat akhirat pula, oh saya tak reda. Apa pun saya akan tuntut pada skema kat akhirat. Cuba bayangkan, mak dah nak melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba skema tu sangkut sebab ambil duit mak. Lepas tu mak pula kena tunggu dia pula dihisap. Balai tak, mak? Allah akan ganti jauh lebih besar. Lagi perkara yang pertama yang kena jaga ialah zakat. Yang ke-8, orang yang menginaya orang lain. Orang yang menzalimi orang lain ni baik-baik. Baik sama ada penginaya dengan zahir ataupun ni mengambil hak orang lain ni. Tanah sekaki, tu baik-baik tu, mak. Buat rumah. Ni biasa yang berlaku, penginayaan ni bukan semestinya kita bakar rumah orang tu. Dah. Kan? Buat pagar rumah tu, mak, masuk dekat hak orang tu, hak orang. Penginayaan tu satu kezaliman. Jadi berhati-hati, balik nanti mak raya tu tengok-tengok, pusing-pusing, tengok pagar rumah, mak. Untuk masuk tanah orang. Ni baik-baik ni, mak. Ni azab ni. Ke-8, ke-9 orang yang meninggalkan solat. Itu tadi. Ke-10 orang yang mengadu domba melainkan mereka yang bertaubat daripadanya. Orang yang mengadu domba, melaga-lagakan, mak. Ni lagi pula ni zaman sekarang ni tengah musim poligami. Kan? Tu lantak dia lah kan, suami dia. So isteri dia rumah tangga. Jangan kita pula jadi orang ketiga. Jumpa isteri pertama, awak tahu tak isteri kedua awak tu, saya nampak semalam dia pergi shopping. Dia pergi jumpa isteri yang kedua pula, awak tahu isteri pertama, saya nampak dia. Letaklah dia. Jangan, mak. Jangan. Berhati-hati kita ni. Kadang-kadang perbuatan kita tak tajam. Tu pulang, tu serah pada Allah. Suami dia jahat ke baik ke, suami dia ada berapa orang isteri ke apa lantak. Jangan sampai kita takut perbuatan kita tu. Tak, saya kesian. Isteri pertama tu macam kena tipu, padahal isteri kedua. Serah pada Allah. Jangan. Datang isteri pertama jumpa kita, awak dengar tak abang saya dia kahwin lagi? Padahal kita tahu, masa dia kahwin kita ada. Tak, saya tak tahu, saya tak nampak. Tak, kata tak tahu je, mak. Tu lebih baik daripada, saya tahu, saya nampak dia. Betul tu. Tu mengadu domba. Hukum dosa besar. Adapun orang yang meninggalkan solat itu berlipat ganda siksaannya. Mereka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kedua-dua tangannya di atas tengkuknya. Seluruh malaikat akan memalukannya dan akan dibuka baginya pintu neraka jahanam, na'udzubillah min zalik. Lalu ia akan masuk ke dalamnya serta kilat dengan kepalanya terlebih dahulu dan tinggallah mereka itu bersama dengan Qarun dan Haman di dalam neraka yang paling bawah, na'udzubillah min zalik. Ini dosa orang, azab bagi orang yang meninggalkan solat, sangat pedih. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan jadikan keadaannya, mak, kedua-dua tangannya atas tengkuk. Seluruh malaikat akan memalukannya dan akan dibuka pintu neraka jahanam, lalu akan dimasukkan seperti kilat dengan kepalanya masuk dulu. Ditolak tu, mak, seperti kilat. Tak ada lagi nak ditarik-tarik, tak ada. Terus ditolak seperti kilat. Kepala akan masuk dulu. Terjunamnya kepala dulu. Na'udzubillah. Ini keadaan orang yang orang yang meninggalkan solat. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal harta zakat pada orang yang meninggalkan solat, dan tidak harus kita duduk bersamanya, sebagaimana tidak harus juga tinggalkan sekampung dengannya, kerana Allah SWT akan menurunkan laknat ke atasnya. Ini, mak, orang yang bayar zakat ni, mak, dalam keadaan dia meninggalkan solat, zakat dia tidak sah. Itu tadi tu, yang hak Islam tadi akan dicabut. Jadi habislah segala amalan dia. Sebabnya solat ni perlu dijaga kerana dia teras. Dia teras. Sampaikan tahap orang meninggalkan solat ni, mak, kita tak boleh nak berkawan dengan dia. Kita tak boleh duduk sekampung dengan dia. Kenapa? Takut Allah Ta'ala turunkan azab. Berhati-hati. Mukanya menjadi hitam pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti mukanya akan jadi hitam. Na'udzubillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku melihat lelaki daripada umatku didatangi sakaratul maut, padahal ia berbuat ketaatan kepada ibu bapanya, maka ditolak daripadanya segala kebajikan. Aku melihat seorang lelaki daripada umatku dikenakan siksaan kubur,
lalu datang zakat melepaskannya daripadanya. Jadi dia duduk. Pertama sekali mak, dia duduk dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan dia ni taat pada ibu bapanya, tapi ditolak kebajikannya. Kebajikan ditolak. Lalu aku melihat seorang lelaki daripada umatku dikenakan siksaan kubur. Lalu datang zakat. Lalu datang zakatnya melepaskannya daripadanya. Seorang lelaki kena azab kubur. Kemudian zakat datang. Dia bayar zakat waktu hidup dulu. Untuk melepaskan lelaki itu daripada kena azab. Aku melihat seorang lelaki lain daripada umatku didatangi malaikat Malik Zabaniyah. Ingin menyiksanya sehinggalah datang kepadanya zikir dan tasbih lalu menyucikannya. Seorang lelaki lagi diseksa oleh malaikat Zabaniyah mak. Lalu datang zikir dan tasbihnya, memberikan keselamatan ke atasnya. Aku melihat lagi seorang lelaki daripada umatku telah sampai malaikat azab kepadanya. Lalu datang solat dan selamatkannya daripada mereka. Aku melihat seorang lelaki terlalu dahagakan air. Lalu puasanya datang menghilangkan hausnya. Aku melihat seorang lelaki daripada umatku yang mana di hadapannya dan belakangnya hanya kegelapan. Lalu datang haji dan umrah mengeluarkannya. Aku melihat seorang lelaki daripada umatku yang mana seluruh orang yang beriman menegurnya sedangkan ia tidak boleh berkata-kata, lalu datang silaturahmi. Dan aku melihat seorang lelaki daripada umatku terkena percikan api pada mukanya dan tubuhnya, lalu datang sedekahnya, maka selamatlah muka dan tubuhnya. Apa kita dapat faedah daripada kata Nabi SAW ini mak? Ini gambaran setiap amal ibadah yang kita lakukan tadi, mereka akan datang sebagai penyelamat. Jadi orang yang terdedah dengan azab ni mak, maka kebaikan amalan-amal ibadah tadi akan datang. Solat dia akan datang selamatkan dia, zakat akan datang selamatkan dia. Kalau dia taat pada ibu bapa dia akan datang selamatkan dia. Sedekah akan datang selamatkan dia. Bacaan Al-Quran. Itu sebab penting amal ibadah tadi yang kita lakukan. Supaya bila kita lakukan dengan baik, maka insya-Allah benda-benda tadi, perkara-perkara tadi, amal ibadah yang kita lakukan tadi akan datang untuk menyelamatkan kita. Kerana dia hamba Allah mak. Sembahyang tu hamba Allah. Puasa tu hamba Allah. Zakat tu hamba Allah. Sedekah tu hamba Allah. Buat baik ketaatan kepada ibu bapa tu hamba Allah. Semua tu hamba Allah. Jadi kita kena berkawan dengan dia. Kita kena karib dengan dia. Jadikan dia sahabat kita mak. Kita kena bersahabat dengan sembahyang. Kita kena bersahabat dengan puasa. Kita kena bersahabat dengan sedekah. Kena bersahabat dengan zakat semua sekali. Bila kita bersahabat dengan mereka mak, maka insya-Allah dekat akhirat, waktu kita nak diazab oleh Allah SWT atas segala dosa yang kita lakukan di atas dunia mak, maka mereka inilah sahabat-sahabat kita tadi itulah yang akan datang memberikan syafaat kepada kita. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah panjang umur jumpa lagi bab yang kedua. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini, membicarakan tentang dosa orang yang meninggalkan solat. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.